yang sempat hadir bersama, Ustaz Adli, Imam Masjid, khususnya kaum ibu, kaum bapa, tuan-tuan guru, cikgu-cikgu, hadirin hadirat, sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada malam ni, yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di rumahnya yang mulia ini, untuk kita beramal dengan amal-amal ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat manfaat kita dunia akhirat insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita teruskan pelajaran pada malam ni, iaitu berkenaan dengan pelajaran yang ke-8. Sabar itu ada 3 jenis. Ya, sabar itu ada 3 jenis. Firman Allah SWT dalam satu hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ma khalaqtukum, tidak aku menjadikan kamu, abatha. Abatha ni apa? Abatha ni macam sia-sia. Sia-sia kan ada. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ada tu kan. Kalau kita tengok cerita kurafat, cerita hantu-hantu tu, kalau orang bomoh tu biasanya kalau ustaz-ustaz dalam tu pun akan baca ni, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata gitu kan. Apakah kamu mengira bahawa kamu dijadikan secara sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Tu ya, jadi abatha tu maksudnya sia-sia. Ya, ma khalaqtukum abatha, tidaklah kamu dijadikan sebagai sia-sia, wala khalaqtukum sudan, yang tidaklah kamu dijadikan, tidaklah Allah menjadikan kamu dalam keadaan sudan. Ni maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan batil. Ya, sudan ni kalau dalam tafsiran ni dia panggil sebagai batil. Batil ni maksudnya ya tak ada manfaat lah. Maknanya kerjanya buat jahat aja. Kerjanya maknanya manusia ni memang Allah jadikan sebagai orang jahat lah. Maksudnya macam tu lah. Batil ni maksudnya benda yang tak baik, benda tak elok. Wa ma ana bighafilin, dan aku bukanlah ya lalai. Aku bukanlah orang yang lalai. Allah Ta'ala bagi tahu, sedangkan aku bukanlah orang yang lalai. Maknanya Allah Ta'ala ni sentiasa memantau ya kita ni tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala ni sentiasa melihat dan menilai perbuatan kita, setiap orang. Maknanya Allah tak pernah lalai. Jangan kata bila ramai sangat orang ni, Allah Ta'ala ni macam polis dekat traffic jam lah tuan-tuan kan. PKP tu bila ramai dekat tol tu, dia tengok orang balik kerja ramai sangat, dia pun kata pun lepas. Macam tu lah. Kalau kereta 1-2 ketol je, maka dia strict sikit. Dia suruh tahan. Mana surat? Dia cakap kan. Bila kereta banyak je, dia agak macam bos dia nak apa kan, dia kata jalan. Biasa macam tu. Ataupun bila tengah hari panas memuncak tu, dia pun tak tahan, dia pun kata. Jadi Allah Ta'ala tak macam tu. Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa Allah Ta'ala tak macam tu. Bila katakan manusia ni ramai, ya banyak sangat orang meninggal ke apa semua ke, maka Allah Ta'ala dia ghafil, dia tak jadi begitu. Allah Ta'ala tu tidak lalai. Wa anni bikum khabirun, ya aku amat mengenali kamu, dan aku wa inni bikum khabirun, ya aku akan memberi khabar, memberitakan kepada kamu setiap perbuatan kamu, setiap keadaan kamu, semuanya aku tahu. Maksudnya Allah nak bagi tahulah, semua aku tahu. Ya, walan tanalu ma indi illa bisabri. Ya, walan tanalu ma indi, dan tidaklah kamu, ya tanalu ni ada dalam Quran, ya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma, juzuk yang keempat tak silap saya, ya walan tanalu ma indi illa, kamu ni tak akan sampai hampir dengan aku, ma indi mencapai kurniaan-kurniaan yang aku tawarkan kepada kamu, kamu tak akan sampai, kamu tak akan dapat syurga aku ke, rahmat aku ke, kamu tak akan dapat, melainkan dengan satu jalan, illa bis sabri, iaitu dengan sabar. Dengan cara sabar.
ala ma takrahuna fi ridai. Ya, ala ma takrahuna fi ridai. Ya, atas perkara-perkara yang kamu benci dalam keredaanku. Atas perkara-perkara yang kamu benci dalam keredaanku. Faham tu apa maksudnya? Nanti kita faham. Ya, ni bahasa dia berbunga sikit. Ya, ma indi illa bisabri ala ma takrahuna fi ridai. Benda yang Allah Taala redha tapi kita tak suka. Maksudnya faham maksudnya? Ya, bisabri ala ma takrahuna fi ridai. Benda tu aku redha, aku suruh. Tapi kamu tak suka sebenarnya. Tapi kamu buat juga. Maknanya kamu sabar, mengerjakan dalam keadaan sabar. Contohnya orang solat. Solat ni memang nampak beraya, memang mudah. Tapi betul ke mudah? Kalau kita hitung jumlah kampung lah, contoh orang dalam kampung ni berapa puluh ribu, contoh 10,000 ada. Kalau pergi sembahyang Jumaat berapa banyak? Sekarang dah PKP ni, yang daripada PKP tu hari tak nampak muka, sampai sekarang pun tak nampak-nampak lagi ada. Ada. Kan? Hilang terus. Mungkin kita tak tahu dah dia dah meninggal ke, dah kena COVID ke, kita pun tak tahu. Apa khabar dia? Bukan mendoakan, tapi nak bagi tahu itu yang datang selama ni, yang tak datang tuan-tuan, yang langsung dah duduk sini tak datang-datang. Aduh, saya dulu hamba Allah Taala tu. Ya, lepas ustaz kita ni, kebetulan saya mengajar sangka baik. Kan, orang tu meninggal. Kata meninggal tu tuan kan, bapak kau duduk sini dah berapa tahun dah? Kata 30 tahun dah duduk sini. 30 tahun dia tak nak nampak kau. Dia cakap macam tu depan saya, dia cakap tu. 30 tahun dia tak nak nampak bapak kau datang masjid. Tapi saya pun cakap, saya pun pegang tangan imam tu, dah tu mam, saya kata. Dah lah tu. Maksudnya apa? Kadang-kadang ada juga macam tu kan. Jadi maksudnya tu banyak-banyak yang pelik tu. Jadi semayang ni taklah mudah. Itu dalam bab semayang. Dalam bab yang lain macam mana? Ni tak lama lagi puasa ni. Sebulan Ramadan. Bukan semua orang suka. Sampai Ramadan aja, alamak, dulu dekat TV cuba tengok, dia kata lah, kita puasa tu jeli-jelikan lidah, macam kelaparan sangat lah. Macam puasa ni melemahkan kita lah tuan-tuan. Puasa ni tak melemahkan kita. Kalau siapa yang puasa jadi lemah tu, itu pembohong lah puasanya tu. Kan? Puasa ni sebenarnya tak melemahkan kita pun. Ya, tidak. Sebab Nabi dah ajar puasa yang terbaik ialah yang paling lewat sahurnya, yang paling cepat berbukanya. Maknanya tak sempat kita nak lemah pun sebenarnya tuan-tuan kan. Itu pun tak lemah juga. Ada yang tidur daripada pagi lepas duha tu sampai petang pun ada. Ada yang tidur tuan-tuan kan, bangun sembahyang waktu aja pun ada. Jadi maknanya tak adalah lemah mana kan. Ada yang duduk rumah tengok TV je pun ada. Jadi bukanlah kata benda tu maksudnya ada juga pengisian menyebabkan kita ni tak adalah teringat sangat lapar tu kan. Tetapi keredaan Allah ni banyak yang kadang-kadang kita tak suka. Suruh sabar, orang marah dengan kita jangan marah orang. Contoh dalam Islam kata jangan, la taghdab, Nabi kata jangan marah. Boleh ke kita tahan tu? Tu maknanya peringkat tu makin lama makin mencabar. Banyak lagi tuan-tuan kan, makin lama makin mencabar peringkat-peringkat sabar ni. Ya, makin mencabar. Wasabru lakum ala taati aisaru lakum. Sesungguhnya kesabaran kamu, wasabru lakum ala taati, kesabaran kamu dalam mentaati perintahku. Aisar ni apa? Yasirun, yusra, apa dia? Mudah. Lebih mudah pada kamu, sangat mudah. Kesabaran kamu dalam mentaati perintahku, menjalankan perintahku lebih mudah untuk kamu. Minas sabri ala maksiyati, daripada kesabaran kamu dalam menjaga diri daripada maksiat. Tu lah. Bulan puasa ramai terbabas tu. Terbabas benda yang tak boleh boleh jadi. Kan? Dah kena puasa 2 bulan. Kan? Dah kena puasa 2 bulan tuan-tuan kan? Bulan tak puasa, manjang tak syarol. Orang Arab panggil tak syarol. Tak syarol ni tak ada fungsi, tak fungsi. Ya, tak fungsi tuan-tuan. Saya kalau kata passion saya belah-belah ni lah, belah-belah ke nilai, daripada labu ke nilai ni, boleh kata kalau kata 100%, 80% semuanya cerita pasal tak fungsi. Tak berfungsi lagi dah kan. Tapi dia kata bulan puasa fungsi.
Maksudnya faham-faham sendirilah. Maksudnya dalam bab-bab benda yang Allah tak bagi buat tu, itulah yang paling senang berlaku ketika bulan ataupun di saat kita sedang mentaati perintah Allah. Maknanya mengerjakan perintah Allah ni senang. Allah Ta'ala kata senang pada kamu, tapi nak menghalang diri kamu daripada maksiat, melanggar perintah aku ni cukup susah. Cukup susah tuan-tuan, ya. Tu harta tu banyak orang. Saya baru-baru ni masa sambil-sambil saya rawat orang tu, saya sembang-sembang lah, tanah ni berapa ni, luas tanah ni, tanah ada 4 ekar ustaz, orang tua saya tinggalkan, adik-beradik berapa orang seboleh. Ramai adik-beradik seboleh kata. Ni tanah ni macam mana? Dulu mak saya posan, dia kata korang ni tanah yang tinggalkan 4 ekar ni, duduk-duduklah adik-beradik, apa semua cucu-cucu ke mana nak buat rumah tu pacak je lah kan, mana-mana ni kata. Saya kata tak boleh tu, saya cakap tak boleh tu, betul lah orang tua tu baik, tapi besok bergaduh, kelahi besok, kata. Besok anak abang berapa ni? Kata anak abang 6 orang. Okay. Anak adik abang berapa? Ada 3 orang. Anak ni berapa orang? Kalau semua pacak kan, macam mana nak buat tu? Itulah ustaz, saya pun dah semua salah ni. Semua salah ni. Saya kata faraid kena bagi betul-betul. Meninggal je mak kita, bagilah copet kan, bagilah copet. Bukan bagi itu pasal kita tak percaya. Tak, adik-beradik ni memang tengah-tengah muda, umur 20 tahun 19 tahun, dia tak kena apa-apa lagi, tak kisah. Tak kisah tuan-tuan. Bila masing-masing dah ada anak cucu, semua anak mengecek-ngecek, ya nak juga kan. Jadi macam itulah. Kan lahirnya tuan-tuan. Itulah pesan ni. Pasal apa maksudnya? Bukan saya nak cerita pasal apa ni, tidak. Maksudnya perintah Allah ni, mentaati perintah Allah ni tuan-tuan, memang pada kita ni cukup senang. Tapi menderhaka perintah Allah ni, kita menghalang diri kita daripada benda yang Allah Ta'ala tak suka, maksiat ni, memang cukup susah. Maksudnya kalau kita ni mengabaikan benda, ya, mengabaikan, orang kata wasiat, mengabaikan faraid, ni perintah Allah, ya, perintah Allah tuan-tuan. Kalau kita abaikan, nanti akhirnya jadi apa? Kalau adik-beradik tuan-tuan tak bertegur siapa nanti kan, tak bertegur siapa tuan-tuan, buatlah awal-awal kan. Kalau tidak tu kan, masing-masing kalau meniaga lagilah dahsyat. Kalau adik-beradik 10 orang meniaga, semua nak pakai modal tu. Semua dah tengok, dah joling tanah sana, tanah di pinggir, tanah di hulu, semua dah pandang tu tuan-tuan kan. Bukan saya nak apa sensitivity, tak. Selalunya macam tu lah kan. Lebih baik kalau di awal-awal tu kita sudah susun kan, kita sudah apa semua, jadi kemas lah. Besok bila mana bahagian dia, besok dia ada anak, dia bagilah bahagian anak dia, tahu tak? Mana bahagian dia bagilah. Jadi dah tak kacau orang punya tompek, betul tak? Jadi kalau macam tu, macam mana tu? Sebab tu saya kata tadi kan, sebab tu dibagi-bagikan. Islam ni suruh tu mesti ada sebab dia, ya. Islam tak pernah suruh benda yang tak ada sebab tuan-tuan, ya. Mesti ada sebabnya. Wa tarku dzambi aisaru lakum, menjauhkan perbuatan dosa, ataupun boleh kita katakan bahawa meninggalkan dosa adalah lebih mudah bagi kamu daripada menahan kepanasan min harrin nar, daripada kepanasan neraka. Dan azab dunia adalah lebih ringan bagi kamu daripada azab akhirat. Maknanya kena ingat, susah-susah kita menahan diri daripada maksiat ni tuan-tuan, fikirkan neraka tu. Susah-susah kita menahan diri tu tuan-tuan kan, panas lagi neraka. Bayanglah neraka tu depan kita. Bayang tuan-tuan, kalau kita rasa nak buat jahat tu, kita fikirlah lubang kubur macam mana nak jawab kan. Tu macam mana nak jawab tuan-tuan kan? Fikirlah. Tu maksud saya macam itulah. Kitab ni pun maksudnya macam tu juga, ya. Kemudian wa adzabud dunya, dan azab dunia tu lebih, ya, mudah untuk kamu, lebih ringan pada kamu min adzabil akhirah. Dan sesungguhnya kalau katakan kamu patuh pada Allah tu tadi, sebabkan kamu jadi susah di dunia, itu lebih lagi bagus, lebih lagi senang daripada kamu susah di akhirat. Susah di akhirat ni lagi susah tuan-tuan, ya. Sebab itulah, ya, pilihlah nak ikut Allah ke nak ikut apa. Ikut perintah Allah ni. Kita bangun semayang susah tak? Bukan susah, tapi susah-susah tu pun tuan-tuan ramai yang tak buat kan. Senang-senang tu pun ramai yang tak buat. Mana fikirlah, kalau kita nak tinggal semayang tu, cuba fikir, kalau aku ni mati besok,
kat dunia ni yang kejap sojuk, kejap panih, ada aircon, ada rumah ni pun dan tak tahan. Macam manalah duduk dalam liang lahat yang panih, macam mana duduk kat akhirat besok, ya panihnya macam mana. Fikirlah tu, masak-masak lah, fikir masak-masak tuan-tuan, sama-sama kita fikir macam tu lah. Itu motivasi kita supaya kita ni sentiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kullukum dallun illa man hadaitahu. Wahai anak Adam, semuanya kamu itu adalah sesat, melainkan Allah beri petunjuk kepada kamu. Kita ni asalnya sesat tuan-tuan, asalnya sesat. Kita ni bukan tahu apa pun. Kita ni daripada tak tahu dari tahu. Betul tak? Bukan datang-datang terus tahu. Ya, kita ni daripada tak tahu jadi tahu. Keluar pada perut mak kita, kita nak minum pun tak tahu. Kita nak makan pun tak tahu, nak bercakap pun tak tahu. Diajarkan bercakap tuan-tuan, lama-lama pandai dah bercakap. Kan? Pandai bercakap. Ada orang keluar pada perut terus pandai alih bata? Tak ada tuan-tuan. Ya, tak ada orang macam tu dah. Ya, tak ada orang tiba-tiba keluar-keluar terus, ya, tolong baca Quran tu jadi qori, ya, tak ada. Ya, jadi mestilah melalui benda-benda macam tu. Tapi siapa yang bagi dia? Siapa yang bagi dia hidayah tu? Allah yang bagi dia hidayah. Allah yang bagi kita hidayah nak belajar. Ramai orang kaya tuan-tuan, tapi dia ada hati tak nak belajar agama. Tak ada. Banyak dah tuan-tuan kita jumpa orang kaya-kaya ni, ada hati anak dia. Dia ada kemampuan. Dia ada kemampuan tuan-tuan, tapi anak dia tak minat. Macam mana nak buat? Macam mana nak dilorongkan kalau anak dia tak minat nak belajar Iqra? Saya dulu ngajar ngaji keluarga orang kenamaan ni pun banyak juga, boleh tahan banyak juga. Boleh tahan banyak juga tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang tunggu kat rumah dia 2 jam. Padahal patut ajar ngaji setengah jam dah balik dah. Tunggu 2 jam tuan-tuan. Kejap mak turun, kejap mak naik, kejap mak turun. Ya, anak tu. Anak pula dah sampai kat bilik pula, semua terbaring-baring, ya, tergolek-golek. Kalau anak saya pijak kan, tapi anak orang, kan, aduh saya kabar macam mana ni, pandang sabarlah, saya senyum je lah. Okey. Sorry ya ustaz, sorry ya, anak I ni memang macam ni, sorry ya ustaz, ya, okey, never mind, biasalah budak-budak, khabar. Dalam hati tu menyirap lah tu. Tunggulah ni, aku cakap macam manalah kau jadi mak ni. Kadang kita menyirap tuan-tuan kan, tapi nak buat macam mana? Dia tak minat. Akhirnya tuan-tuan tak minat, cerita tak minat. Ayah kata, apa ustaz, saya up lagi, every month saya bagi RM800. Bayar, ajar anak saya seminggu 2 kali cukup. Bayar 800 seminggu 2 kali tuan-tuan. Anda tu tuan-tuan, dia punya offer tu supaya saya jangan lari tu apa semua, tapi tak boleh. Anak tak minat. Bukan tak minat macam mana, kalau dah tak minat tu, kita orang tua ikut je. Kita orang tua ikut, tak apalah, apa nak buat kan dah tak minat. Tak apalah apa semua. Jadi macam tu lah kata tadi, hidayah tu yang bagi siapa? Allah yang bagi. Walaupun kita kaya, kita ingat anak kita boleh belajar agama, sebenarnya kehendak dia juga. Kan, kehendak dia juga. Ada orang miskin, keluarga corak barai, tapi anak dia semua jadi orang yang warak, menjadi ulama, kan? Padahal kita fikir pelik, apalah lebih dia tu. Nak kata duit tak ada, jual kuih kulu kile, lama-lama jadi orang yang disegani, dihormati. Kan? Sebab apa? Allah bagi hidayah pada dia. Yang kita ni macam mana? Fikir tu. Macam mana kita ni? Jadi maknanya hidayah tu milik Allah Subhanahu wa taala. Dah tu pula ada yang belajar agama tak faham macam mana? Dah belajar agama dah ni. Dah belajar agama tak faham. Kan? Dah belajar agama ni, dah duduk badannya dah duduk dalam masjid. Ya, dah buka kitab pun kitab agama. Tapi tuan-tuan tak faham-faham tu. Makna hidayah tu milik Allah. Mintalah pada Allah. Ya, tadah tangan minta, ya Allah Tuhanku, ya, jauhkan aku daripada sifat bebal, ya, sifat tak faham-faham ni, ya, sifat apa semua, minta pada Allah Taala, jauhkan, ya, jauhkan tuan-tuan, ya, daripada benda tu. Jadi insya-Allah mudah dapat ilmu. Wa kullukum musiun illa man asamtuhu. Semua kamu ni maksiat. Semua kamu ni sentiasa buat maksiat, illa man asamtuhu, melainkan mana orang yang aku jaga diri dia daripada buat maksiat. Tuan-tuan,
Betul. Kita ni boleh buat maksiat tak? Boleh. Macam-macam jenis tuan-tuan. Macam-macam jenis. Mereka Allah jaga. Allah jaga tuan-tuan. Ni macam-macam cerita ni. Wakil rakyat gabur bini orang lah. Betul tak tuan-tuan? Ahli parlimen gabur ni, adun gabur ni, bekas adun gabur ni, lembu orang pun digabur. Semua digabur. Dah tak cukup ko. Semua digabur tuan-tuan kan. Tukang ubek pun sama. Bomoh-bomoh ni pun tuan-tuan banyak juga. Dulu bomoh gabur orang. Ni apa semua cabul ni macam-macam. Macam-macam tuan-tuan. Kan? Mana tak sabar tuan-tuan tengok kan? Kadang-kadang orang-orang yang kena rawat ni macam-macam jenis tu. Yang datang anak dara, yang datang tu bini orang, yang datang tu suami orang, yang datang tu bukan calang-calang, memang patut disantau pun. Orang yang lawa-lawa yang datang tu tuan-tuan. Biasanya yang kena-kena ni semua orang ada roman lah, orang cakap ada rupa lah. Ada rupa tuan-tuan. Orang yang tak ada rupa ni selamat. Tuan-tuan ada kena santau tak? Maknanya mungkin lah mungkin ada lah rupa tu, tapi orang tak nampak agaknya kan, sebab dalam kampung payo duduk kat tepi jalan tu mungkin kena kan. Mungkin macam tu. Biasanya macam tu dah dalam kepala kita tuan-tuan. Jarang orang roman macam tu raya kena santau ni, jarang kan, jarang tuan-tuan. Jadi maksudnya bukan ada apa. Jadi orang-orang yang mengubat ni macam mana, bomoh-bomoh ni, dia tak tahan tengoknya kan. Dia datang ni lawa-lawa datang tu. Datang-datang tu lawa-lawa tu. Jadi macam mana nak buat tu? Maknanya kita ni sentiasa terdedah dengan maksiat. Orang kerja dengan kat jabatan pun sama juga. Kerja jabatan agama. Contohlah tuan-tuan, nama jabatan, saya bawa contoh jabatan agama ni supaya nampak macam mana islamiknya. Jabatan agama tuan-tuan. Yang datang pergi kerja tu tengok-tengok tengok. Jangan katakan pakaian ni baunya macam-macam bau tuan-tuan. Kan? Kan baunya wangi-wangi. Wangi-wangi datang tuan-tuan, bergaya bukan main, duduk jabatan agama kan, lipstick lagi tuan-tuan kan, sembang-sembang sebelah-sebelah, rapek-rapek. Mana ada jabatan agama duduk asing-asing tuan-tuan? Perempuan-perempuan, laki-laki tak ada. Mana ada, sama macam jabatan tak agama kan. Sama cerita je. Naik kereta pun sama je, berdua-dua tu tak. Kadang-kadang pergi apa, mana ada naik apa perempuan duduk belakang. Tak ada tuan-tuan, atau kereta perempuan dia. Mana ada. Sama yo. Jadi tuan-tuan terdedah tak? Terdedah juga. Lama-lama dah tuan-tuan, dah tukar-tukar handphone, nombor-nombor handphone semua tukar-tukar dah, apa semua dah sembang-sembang, ajak makan sama, ajak sarapan sama. Besok datang awal ya. Pukul 7.30 kita sarapan dulu sama-sama. Sarapan sama-sama tuan-tuan. Seminggu tuan-tuan, seminggu pun sarapan sama-sama lama-lama. Macam mana cerita tu? Jadi maknanya sentiasa kita ni terdedah dengan maksiat. Tapi yang boleh, siapa yang Allah Ta'ala jaga tu tuan-tuan, maknanya memang Allah yang jaga dia. Kalau orang tu boleh selamatkan diri dia daripada maksiat, maknanya siapa yang jaga dia? Allah yang jaga dia. Allah jaga dia tuan-tuan. Mana-mana orang yang pernah kerja dulu, kerja lah mana-mana syarikat pun, campur laki perempuan, tapi dia still macam tu juga. Tak ada buat benda-benda salah, tak ada buat benda-benda haram. Maknanya apa? Allah jaga dia. Allah jaga dia. Itu maksudnya. Kan masjid ada, masjid pun ada juga. Tanya katanya apa? Kan? Sebenarnya mungkinlah kampung tak ada lah apa semua kan. Tuan-tuan tengok kat luar tu macam mana? Jadi maksud saya tu kena faham. Allah Ta'ala jaga. Tu Tuhan kata, sesungguhnya kamu semuanya berdosa dan aku yang jagakan kamu daripada melakukan dosa. Wa tubu ilayya, dan bertaubatlah kamu kepadaku, arhamkum, nescaya aku kasih kepada kamu. Wala tahtiku asrarakum inda man la yakhfa alaihi sirrukum. Wala tahtiku ni maksudnya apa? Janganlah kamu cuba menutup-nutup. Maksudnya wala tahtiku ni maknanya tak payah nak cover-cover lah diri kamu tu. Aku lebih tahu rahsia kamu. Maksudnya Allah Ta'ala kata, kalau kamu ada dosa, datang je minta kepada aku. Tak payah kamu nak kontrol. Kamu mandi telanjang contoh kan, kita mandi tuan-tuan kan, tutuplah, tak nak tengok aurat. Allah Ta'ala tu tuan-tuan dah tengok tuan-tuan, telanjang bowling ni Allah Ta'ala tengok tuan-tuan kan. Tu Allah Ta'ala tahu. Tak payah tuan-tuan nak kontrol-kontrol kan. Tak tahu. Saya ni orang apa ni, merawat orang
Orang yang lumpuh tuan-tuan, telanjang orang lumpuh tu dalam bilik air, mandikan koncing apa semua mandi tu. Semua tuan-tuan. Apa tak buatnya? Saya kata lagi, kalau tuan-tuan baru urus jenazah, saya orang hidup tu tuan-tuan, telanjang bulat tu. Didokong dek orang perempuan dokong. Orang perempuan tu orang Indon, upahkan dia dokong. Saya dah tak larat dokong. Kan? Orang tak larat dokong orang lagi dah, tak kuat dah tuan-tuan. Dokong bawa bilik air, mandi. Ya, gosok gigi saya kata. Gosok. Orang macam-macam dugaan tuan-tuan. Maknanya jangan kita gelakkan, bukan orang kata tengok telanjang bulat, Allah lebih tahu. Jadi maknanya tuan-tuan, kalaulah tubuh badan kita pun Allah Taala tahu rahsianya, apatah lagi rahsia-rahsia kita tu yang kita buat jahat sebelum ni, Allah lebih tahu. Jadi apa masalahnya? Datanglah pada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan ya. Jadi sebagai masa yang masih ada lagi ni, saya benda ni tak ada dalam buku, saya berkongsikan ilmu sedikit, iaitu sabar ni 3 keadaan. Okey, 3 keadaan. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri daripada maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima ujian qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3. Sabar dalam ketaatan ada 3. Buku ni tak ada. Ya, buku ni 3. Yang kata sini maksiat dan semua. Okey. Sabar dalam menunaikan ketaatan ni ada 3. Nombor 1, sabar sebelum melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar semasa melaksanakan ketaatan. Dan yang ketiga ialah sabar selepas kita menunaikan ketaatan. Macam mana tu Ustaz? Okey, sabar sebelum menunaikan ketaatan ialah kita ni jaga hati kita, jaga niat kita dengan betul, supaya kita beramal ni kerana Allah. Ini susah nak jaga tuan-tuan. Tadi kita niat kat rumah dah datang surau, betul tak? Tapi kita datang surau tu sebab apa? Nak jaga tu tuan-tuan, kita ni datang surau kerana Allah ni bukan satu benda yang senang, bukan satu benda yang mudah tuan-tuan. Kadang-kadang kita fikir kita nak minggu depan saya nak bagi orang bantuan barang dapur, contohlah kita dah niat ni. Berapa abang nak bagi? Saya ingat nak bagi 10 bungkus lah. Bungkus apa bang? Kutiau kau? Bungkus boreh lah kau, kutiau kata. Kau sangat kutiau, siapa-apa boleh bagi kata. Yalah, mana tahu sebab abang ni tak pernah pemurah macam ni. Ada apa-apa kau abang Haji, dia kata. Apa semua tiba-tiba 10 bungkus apa? Kata semua, tanya pun marah. Yalah, kau dah tua-tua pun bebal, dia cakap macam ni. Aku dah bagi 10 berkampit boreh. Okey, niat dah elok dah kerana Allah SWT. Okey, tiba-tiba tu tak nak menunggu minggu depan tu, tiba-tiba dongar macam-macam pula. Dongar orang ni jiran sebelah bagi, ni suara bagi tuan-tuan, bagi boreh, bagi ayam lagi, bagi apa semua tu semua. Dah lah nampak boreh kita tu dah kocik bona pula nampak Dah nampak macam dah tak ada nilai, nampak kan? Semua orang nampak kiri kanan semua bagi boreh, mihun, bagi apa semua, susu, bagi ayam soga, semua bagi tuan-tuan. Kita pun nampak. Jadi nampak hati kita dah mula nak lari ni. Dia nak mula ni. Macam apa ni? Kan? Macam tu lah. Ni nama dugaan. Dikata dikatalah orang. Laki si apa ni tak pernah bagi pun apa semua tu kan. Ni pada ada niat nak bagi ni. Orang nak kata laki si Polan tu tak pernah kasih pun. Kodokut. Tak sampai kat telinga dia tuan-tuan. Pantang besar kocik tengok tuan. Macam mana nak jaga niat ni? Bukan senang kan? Sampailah hari yang dimaksudkan tu macam mana? Adakah niat dia kerana Allah tu masih bertahan, ataupun niat dia tadi nak tunjuk kat orang yang kata dia, ataupun niat tadi nak bersaing dengan orang lain dan sebagainya. Bukan satu benda yang senang tuan-tuan. Ya, nampaknya mudah tapi bukan. Itu maknanya sabar sebelum menunaikan ketaatan kepada Allah. Yang keduanya, sabar masa menjalankan ketaatan. Macam mana sabar semasa menjalankan ketaatan? Sabar semasa menjalankan ketaatan itu ialah kita memastikan kita ni dalam keadaan yang khusyuk, hadir hatinya, fokusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ni pun susah nak jaga tuan-tuan. Ni sabar macam mana? Dalam kita buat kebaikan tu, ketaatan tu, nak pastikan kita ni kekal dalam fokus kita tuan-tuan. Macam mana nak buat tu? Bukan satu benda yang mudah. Tu kena minta juga pada Allah. Kadang-kadang semayang, cuba tengok semayang kita tuan-tuan kan. Kadang-kadang nak jaga semayang tu sampai habis tu bukan senang tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita semayang ni, tengok kadang warna kapet lah, kadang kita tengok TV lah. Kadang-kadang sekarang ni TV kadang surau tak ada tu. Tak ada. Kadang tak ada kan. Jadi kadang-kadang tu ada masjid dia tulis itu solat. Senang waktu solat. Ada masjid tak tulis langsung. Kan mainlah gambar tu tuan-tuan kan, tengok TV pula. Macam mana cerita ni? Semayang sambil tengok TV tuan-tuan. Itu semayang kat rumah yo. Kan semayang kat rumah tengok TV. Macam mana ni? TV tu tuan-tuan kat rumah ada, kat masjid pun ada. Macam mana nak buat? Jadi macam mana nak fokus tu pun kena ada juga. Dan yang ketiganya tuan-tuan ialah sabar setelah menunaikan ketaatan. Macam mana tu? Ialah memastikan kita tidak ujub, takabur. Kadang-kadang lepas ibadah ni kita nak tunjuk kat orang kan. Kadang-kadang lepas kita beramal soleh ni tuan-tuan kan, macam kita tahajud malam tadi, mulut ni ringan je nak bercerita dengan orang. Dan malam tadi ni tahajud, malam tadi kita berjaya khatam Quran kan, siang tu mesti cerita pasal Qurannya. Biasa macam tu. Sebab apa? Akhirnya menceritakan dia khatam malam tadi tu. Kan akhirnya menceritakan. Itu kita tak boleh nak bohong tuan-tuan. Itu setan punya kerja, betul tak? Itu setan punya kerja. Bila semua orang puasa tuan-tuan, ada tak kita nak cerita kita ni puasa? Jarang. Bulan-bulan Ramadan, so cuba tengok tuan-tuan, tak ada orang cerita saya puasa ni. Orang tahulah semua orang puasa kan. Semua orang puasa tuan. Cuba kalau kita semayang tarawih, sini 8, semua orang semayang 8 kan, takkan cerita-ceritanya. Cuba malam tadi kita semayang 23. Mesti kita cerita. Alhamdulillah dah, Kampung Payoh ni logo dah tu dah. Akhirnya dapat juga kat Kampung Payoh ni. Kenapa pula? Kampung Payoh kan buat berapa ni? Ustaz sini 8 buatnya, tambah 3 witir semua seboleh lah. Apa semua. Itulah saya kadang sebab selama ni saya asyik 23 kadang terlupa dah 8 seboleh ni. Akhir nak cerita juga tu. Dia nak cerita juga tu tuan-tuan. Dia nak cerita juga. Kita dah tahulah tak boleh tu kan. Tak boleh nak kata apa lah. Sebab tu. Tapi macam mana nak jaga tu? Itu kata tadi, sabar setelah menunaikan ketaatan kepada Allah. Supaya kita ni sabar, jaga diri kita supaya tak cerita. Boleh cerita tuan-tuan kalau untuk pendidikan boleh. Untuk bagi motivasi pada anak kita, pada isteri kita boleh. Tapi kalau nak riak tuan-tuan kan, tu kena tengok balik lah. Tu dia. Ya, sabar dalam bab-bab tu. Okey. Kemudian sabar dalam maksiat menahan diri pada maksiat ni, tuan-tuan kena banyak berdoa lah. Ya, kena banyak berdoa kepada Allah tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ialah ni iman kita ni pasang surut. Kita tak tahu tuan-tuan kan. Iman kita ni bukan imam kita insya-Allah kebal tu kan. Iman kita ya, ni kalau kata ustaz cakap imam tadi, tak ada ya, iman kita. Ya, iman kita ni kadang-kadang pasang surut. Ya, kadang-kadang mood elok, kadang tak elok juga kan tuan kan. Jadi minta perlindungan dengan Allah SWT. Kemudian yang ketiganya ialah ya, sabar daripada segala ujian Allah SWT pada kita. Kena ingat tuan-tuan, ya, ujian Allah ni, alladzina asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat tu, kita ni hamba Allah. Ya, dari Allah kita datang, kepada Allah kita akan dikembalikan. Nikmat pun macam tu juga. Hari ni nikmat datang daripada Allah, esok lusa nikmat pun ambil Allah yang ambil tuan-tuan. Jadi sama-sama lah kita ni terima qada qadar. Belajar diri kita ni terima qada qadar. Jangan boleh terima yang baik je, yang buruk tak boleh terima. Terima ya tuan-tuan. Ya, terima je. Jadi belajar, kena belajar lah. Kadang-kadang kita sehat tuan-tuan, tiba-tiba kita sakit. Kita sakit tuan-tuan, jatuh sakit. Kadang-kadang fikir balik, kenapa orang yang buat maksiat tu tak sakit-sakit? Eden yang rajin semayang ni sakit. Ya, selalu sakit sana, sakit lutut, sakit pinggang, sakit apa tuan-tuan. Itu ujian Allah pada kita. Allah uji kita tuan-tuan. Sama ada kita cari ikhtiar tu macam mana. Cari ikhtiar tu macam mana tuan-tuan, ya? Cari ikhtiar tu macam mana.
Ya, ramai orang tuan-tuan boleh berikhtiar, tapi ikhtiar tu kita cari macam mana. Ya, yang kena koncing pun banyak, yang kena apa pun banyak tuan-tuan, cari dukun, cari bomoh. Ni semua cara tak betul. Ancak lah, bagi ancak. Ya, dulu ni budaya ancak dah tak ada dah kan. Dulu Kuwait tu ancak-ancak ni tuan-tuan kan. Ancak bagi tu naik atas rumah, sembuh air. Ya, semua untuk anak cucu kan. Semua kat tengah-tengah laman tu korbankan kambing hitam kan. Tu bagi dekat apa semua tu. Itu semua tu tuan-tuan, tu macam mana kita usaha. Ya, tolak bala ni kerja Allah. Allah Ta'ala yang pegang bala ni semua tuan-tuan. Ya, jadi kalau kita nak tolak bala ni dengan cara jalan tak betul tu yang saya kata Imam Labu tu, judu alaina, judu alaina. Tengok hari ni kita tengok hujan je kan. Orang ni walaupun dia baca dekat Labu tu dapat kat tuan-tuan juga. Ya, jarang kita dengar judu alaina, judu kan. Tapi ada masjid yang baca dapat semua kan. Dapat semua tuan-tuan, hujan. Sedap, alhamdulillah kan. Jangan sekali, jangan seorang pun sebut Allahumma hawalaina wala alaina. Tiba-tiba ada lah yang alih pula tu. Ramai yang cari tu esok tu kan. Jangan alih-alih pula kan. Biar sujud macam ni tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur ya. Okey, jadi ada apa soalan setakat ni sebelum kita tangguhkan? Silakan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tu. Oh. Mana satu yang betul? Okey. Ada yang baca wali-walidina, ada yang baca wali-walidaina, ada yang baca wali-walidan apa? Tu. Okey, wali-walidayya. Okey, tu. Okey, saya beritahu tuan-tuan. Sebenarnya kesemua ni berbeza dari sudut nahu bahasa Arabnya saja. Iaitu yang wali-walidina ni, ya, walidina ni saya tuliskan ya, walidina, walidayya. Apa bezanya ustaz? Okey, walidina ya, ni walidina ni maksudnya kesemua ibu bapa kami. Semua ibu bapa kami maknanya jamaklah semua. Wali-walidayya ni, walidayya ni maksudnya saya, aku punya. Ya, aku ni maknanya kita lah yang doa ni, yang baca ni, bukan kami ya. Ni aku. Aku ni maknanya wali-walidayya. Bila imam baca wali-walidayya ni, tuan-tuan boleh ada dua pilihan. Nombor satu, tuan-tuan ikut imam baca sama. Nombor dua, tuan-tuan minta pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku minta apa saja doa yang diminta oleh imam. Ada dua. Boleh buat macam tu. Contohnya saya tak dengar tuan-tuan baca. Ya, saya tak dengar. Ya, contohnya nanti mikrofon tak ada bateri contoh. Kan? Tak dengar kan? Dengar bunyi lah, dengar bunyi tak dengar dengan jelas. Tanda tangan, ya Allah Tuanku, aku mohon segala yang dimohon oleh imam. Boleh. Tu. Tadi tanda tangan ni sekadar syarat lah supaya orang kata hormatlah kepada imam tu. Tuan-tuan, walaupun kita boleh baca seorang, hormatlah dengan imam tu. Kadang-kadang kita wirid pun tengah ya apa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba imam dah baca doa. Sambil la ilaha illallah, tadah tangan tu, tadah lah. Tak ada masalah. Tidur tidak, sebagai menghormati. Allah Ta'ala juga balas sifat hormat tuan-tuan tu. Allah Ta'ala akan balas dengan ganjaran yang baik. Sebab kita ni menghormati orang. Imam tu kita kena hormat juga. Sebab dia pemimpin. Yang walaupun bukan dalam konteks kampung ataupun parlimen dan sebagainya, tapi dalam masjid ni, dalam surau ni, dia pemimpin kita. Kita kena hormat dia. Jadi ada dua. Satu, tuan-tuan bila sebut wali-walidai, macam astaghfirullah kan, habis semayang, imam bacakan untuk seorang, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, itu aku minta ampun. Kalau dia sebut kami minta ampun, nastaghfirullahalazim, kami minta ampun. Ni semua ni. Jadi bila imam baca astaghfirullah, semua kan sebut astaghfirullahalazim, sama-sama sebut
Bila sama-sama sebut, sama-sama lah dapat. Itu biasa macam itulah nahu ni. Okey, wali-walidayya ni kalau ujungnya lidayya tu maksudnya aku seorang. Walidina ni, walidina biasanya ialah jamak semua. Wali-walidaina macam mana ustaz? Wali-walidaina itu dua. Okey. Wali-walidai. Ya, nah tu dia ada dua. Dia macam tu, dia dua orang aja. Mana ibu bapa lah. Ada orang mungkin apa semua, ada orang dia kata alah, aku ada bapa angkat, aku ada mak angkat, aku ada ni, ada aku baca walidina. Sebenarnya tak ada, sebenarnya pertikaian yang besar pun tidak ada. Tetapi kita kemaskan dari sudut tu je lah. Kalau semua makmum memahami, rasa saya takkan jadi satu benda besar lah. Tapi kalau ada makmum yang jenis cari salah kita tuan-tuan, siap sedialah. Kan? Siap sedialah tuan-tuan kan. Jadi maksudnya sama-sama juga ya. Allahumma ufir lana dhunubana wali walidaina. Ada kata tu. Dua ibu bapa je, dua aja dia kata. Habis bapa angkat, mak angkat, nanti bapa tiri, mak tiri semua tak masuk. Ada kata gitu. Ada tu Allahumma ufir lana dhunubana wali walidina. Kan? Jadi itu maksudnya macam tu je lah. Ya, maknanya dari segi pronouns. Ya, kemudian dari segi dia punya tu untuk jamak ke, untuk dua orang ke, ataupun untuk satu orang. Ya, jadi macam tu je lah. Ya, Allahumma ajirni minan nar. Betul tak? Dalam sunnah tu, dalam hadis Nabi tu, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu betul. Kan? Anni. Tapi bila tuan-tuan nak pimpin semua orang, biasanya kita sebut anna. Fa'fu anna, fa'fu anna. Macam itulah. Ya, macam imam baca kunut tadi, sama juga. Kalau kata kita ni berlapang dada, walaupun dia baca untuk seorang, kita bacalah sendiri. Allahumma hdina fiman, Allahumma hdini fiman hadait. Dia baca sendiri, boleh tak? Hukum dia boleh. Apa tak boleh pula? Ya, kita amin-amin pun sama juga cerita dia. Kan? Sama juga. Ya, jadi boleh. Cuma kalau katakan imam tu mengharap makmum mengharap pada imam tu sendiri yang pimpin, ya, memang dia mengharap lebih lah daripada tu, maka kita kena siap sedia sikit lah. Ya, jadi kalau tak hafal, tengok tag je lah. Siapkan tag kat pocketnya. Tangan kunut je keluar. Boleh tak hukum ustaz? Boleh. Ya, boleh. Ya, yang tak boleh tu kalau tak siap sedia lah kan. Tak semak selak. Tengok surat berapa tu dah lebih pada 3 gerakan. Itu akan dalam mazhab kita tak cantik. Tuan kan? Tak cantik tu. Dalam mazhab kita tu boleh bawa kepada batal solatnya. Ya, kalau mazhab lain tu tak ada masalah. Ya, sudah siap kan kantung doa tu kat baju tu dah siap dah. Tengok aja. Insya-Allah boleh. Ya, macam Ramadan. Tuan-tuan rasa nak baca surah panjang-panjang kan? Siaplah surah tu siap dah. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dah. Tak ada masalah, sebenarnya boleh. Sebab benda tu sunat. Tapi dalam sembahyang wajib ni kena hati-hati sikit. Ya, wajib ni kena hati-hati sikit lah. Tapi bila baca kunut tu sunat, kita apalah, hati-hati sikit. Okey? Ada apa soalan lagi? Ada cikgu. Saya rasa sebelah sini. Dah ke situ pula. Boleh bergalih-galih pula ya. Lompat parti ni. Bukan Ustaz. Saya duduk sebab lihat dah. Kadang-kadang ada orang ni saya kata dah cakap. Jadi saya ada. Kalau cakap cakap. Okey, apa cerita tu? Baru kita menghadiri Isra Mi'raj. Ada pendapat mengatakan jika Nabi tak singgah di Masjid Aqsa, hati orang Muslim tidak ada di Baitul Maqdis. Kalau Nabi tak singgah di Masjid Aqsa, hati orang Muslim tidak ada di Baitul Maqdis. Ada pendapat begitu. Kalau Nabi tak singgah di Baitul Maqdis tu, jika Nabi tak singgah di Masjid Aqsa, hati orang Muslim tidak ada di Baitul Maqdis. Itu pendapat dia lah. Jelah, itu kalau itu maknanya kategori itu kita pendapat dia.
Tidak ada nas dalam Quran yang menyatakan bahawa bila Nabi duduk tu orang Islam tak ada dan sebagainya. Itu orang kata kita memikirkan saja, kan? Kita memikirkan saja hikmah di sebalik perbuatan Nabi semasa Isra wal Mi'raj itu saja. Contohnya orang yang ada suara memanggil Nabi, Nabi tak toleh ke belakang. Nabi tak toleh ke belakang. Lalu ada yang kata kalau Nabi toleh, nescaya umat Nabi akan disesatkan oleh orang Yahudi, oleh Nasrani dan sebagainya. Betul tak? Sama. Kan? Tapi semasa Isra Mi'raj tu tuan-tuan, jangan lupa contohnya lah. Kan kisahnya Ifrit kejar Nabi, kan? Nabi pandang aja, Ifrit makin dokek. Pandang lagi, Ifrit makin lama makin dokek dengan Nabi SAW. Lepas tu, ya, macam mana nak lari daripada ni? Tak boleh lari tuan-tuan, sebab Ifrit ni lagi laju. Borak tu pun dia boleh kejar. Tuan bayanglah, dia lagi laju tuan-tuan, tak terlawan tu. Lalu Jibril mengajar dia, nak kalahkan dia senang dia. Ya, iaitu ikut apa yang diajarkan oleh Allah. Ikut aja. Maka Jibril pun dapat wahyu daripada Allah, dia ajarlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni doa. Sebab itu kalau kita nak kalahkan jin ataupun syaitan, tak boleh lari daripada Quran, tak boleh lari daripada doa. Itu je senjata ada. Kalau orang kata tiba-tiba pakai botol air mineral ni tangkap hantu, memongak tu tuan-tuan. Tiba-tiba ada satu rumah ni baru-baru ni, dia pergi kat rumah tu, kata ustaz, ada ustaz tu pun pergi kat dapur, dia pun ambil botol mineral ustaz, pun letak tu, dia kira orang bayang-bayang tu, tengok macam mana tu, macam adjust piring astro lah, kan? Dia tengok tu sama, tengok tu sama. Okey, panggil semua ni, main kata. Ambil gambar semua pakai, ada yang ada kamera tu, ambil tengok tu. Kan dia tu, kata. Dia, saya nampak bayang saya, ya ustaz dalam tu, kata. Tapi orang tu boleh kata, ambil tu, apa tu, dia tu. Sebenarnya itu bukanlah kaedah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kaedah yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam, ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya itulah orang buatkan sebagai satu bentuk, orang kata hikmah, memikirkan apakah hikmahnya. Jadi mungkin pada cikgu tu tadi, orang tu tak boleh cakap pun katakan tu tak tahulah nak cakap macam mana, kan? Tapi dia hikmah lah, ya, hikmah yang Nabi solat pergi ke Baitul Maqdis tu hikmahnya macam tu lah, ya. Tapi kalau nak kata Baitul Maqdis ni Islam kontrol pun tidak, tuan-tuan, kan? Kalau tuan-tuan pergi Baitul Maqdis tu pun mana ada orang Islam kontrol, bunyi je tuan-tuan, tak ada pun, kan? Ya, lebih dulu boleh lah, tapi tak tahu. Islam ni akhirnya di Mekah Al-Mukarramah juga. Islam ni di Madinah. Allah memang jadikan umat Islam ni kubu kuat dia Masjidil Haram dan Mekah Al-Mukarramah. Ya, tidak ada dalam tu Masjidil Aqsa ni sebenarnya tak ada. Sebab itu kalau kelebihan, paling besar kelebihan dalam Masjidil Haram, ya, bukan Masjidil Aqsa. Jadi bukan pasal apa kita tak nak orang Islam ni duk bergaduh nak rebutkan Masjidil Aqsa. Maksudnya macam tu. Biarlah dia nak pegang Masjidil Aqsa pun, lantak dia lah, terpulang lah tuan-tuan, kan? Contoh macam tu lah, lantak dia lah dia nak pegang, kan? Sampai kita pula nak bergaduh, nak hilang habis senjata, bunuh-bunuh, mati-mati pula apa semua, tuan-tuan, kan? Jadi itu yang ulama, itu adalah penceramah. Saya pun ada dengar juga penceramah cakap, kalau taklah Nabi solat di Masjidil Aqsa tu, mungkin orang Islam takkan ada di Palestin ataupun di kan? Itu pada pendapat dia lah, ya. Tapi nak katakan itu sebagai satu nas ataupun dalil untuk mestinya berlaku macam tu, tu tidaklah, ya. Tidak. Okey, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada apa soalan? Tak ada lagi, ya? Cukup takat tu. Ampun dan maaf pada saya terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.